Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzaffar Kamal bin Muhammad Noor, pelajar semester 4 Pengurusan Awam PIS Kuantan. Hari ini saya akan berkongsi mengenai dasar awam. Dasar-dasar kerajaan Malaysia adalah unik berbanding negara-negara lain, memandangkan dasar-dasar ini dibina mengambil kira negara yang mempunyai berbilang bangsa dan agama. Sebagai contoh, semasa negara dilanda pandemik COVID-19, pelbagai dasar-dasar baru telah diwujudkan oleh kerajaan demi memastikan kelangsungan ekonomi negara. Seterusnya, definisi dasar. Dasar merupakan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh individu atau kumpulan-kumpulan tertentu dalam kerajaan. Tujuan dasar-dasar ini adalah bagi menangani masalah-masalah yang telah melanda negara, contohnya seperti ekonomi, pertanian dan sebagainya. Sebagai contoh, sewaktu negara mendepani COVID-19, beberapa dasar baru telah pun dihasilkan oleh kerajaan demi memastikan kelangsungan ekonomi negara. Di Malaysia, kerajaan turut menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta bagi memastikan dasar-dasar baru yang diwujudkan adalah seimbang kepada semua bangsa dan kaum di Malaysia. Faktor perubahan terhadap konsep atau dasar. Yang pertama adalah personaliti pemimpin. Sebagai contoh, semasa Tun Abdul Razak mengambil alih kepimpinan negara sebagai Perdana Menteri, beliau dilihat sebagai seorang yang tidak pro-barat. Ini kerana sewaktu beliau menjawat jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri, yang mana pada ketika itu negara ini dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Beliau sangat arif tentang corak dan pentadbiran yang telah diamalkan oleh Tunku Abdul Rahman. Jadi sewaktu beliau mengambil alih, beliau melihat dasar pandang ke barat ini harus diseimbangkan. Keduanya adalah faktor dalaman. Negara pernah satu ketika dulu diancam oleh kegiatan komunis. Pada waktu ketika itu, beberapa dasar-dasar baru yang berkaitan keselamatan telah pun diwujudkan demi membendung masalah ini. Yang ketiga adalah faktor luaran. China yang telah menyertai kepimpinan blok ekonomi dunia telah meresahkan negara-negara Asia yang lain termasuk Malaysia. Pada ketika itu, negara-negara di Asia termasuk Malaysia telah pun membuat dasar-dasar baru bagi melindungi ekonominya daripada ditekan oleh negara China. Seterusnya, sokongan terhadap konsep terkini kerajaan. Malaysia telah diberi penilaian A3 oleh Moody's yang menunjukkan perkembangan ekonomi di negara ini selepas dilanda pandemik COVID-19 adalah berada pada landasan yang tepat. Pakej-pakej rangsangan yang dibuat oleh kerajaan sepanjang tempoh pandemik, seperti pakej permai sebagai contoh, banyak membantu perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana, PKS dan perniagaan tidak formal untuk mengembangkan perniagaan mereka. Selain itu, bantuan moratorium yang ditawarkan oleh institusi-institusi kewangan di Malaysia juga telah banyak membantu rakyatnya yang pada ketika itu telah pun kehilangan pekerjaan. Selain itu, bagi agensi-agensi swasta pula, bantuan disalurkan melalui Perkeso yang mana meringankan beban kewangan mereka akibat penutupan ekonomi. Secara kesimpulannya, dasar-dasar kerajaan Malaysia adalah unik kerana dasar-dasar ini dibina mengambil kira kepentingan semua kaum dan bangsa di negara ini. Dasar-dasar ini dibina agar tiada satu kaum pun yang akan dipinggirkan dan ditinggalkan. Kerajaan akan terus komited terhadap sebarang pembaharuan yang dilakukan agar kekayaan negara dapat dinikmati bersama. Sekian, terima kasih.